Hello, hai guys, selamat datang ke Gadget Now. Mungkin korang tertanya nak pilih Poco F5 Pro ke ataupun nak pilih Poco F5 biasa saja, sebab beza dia lebih kurang RM500, RM600 macam tu untuk tanda harga dia. So, tunggu apa lagi? Let's get this video rolling. Okey, untuk video kali ini aku akan buat satu perbandingan di atas kertas sajalah. Secara di atas kertas, secara spesifikasi yang penuh untuk Poco F5 Pro dan juga Poco F5 ni. Jom kita tengok perbezaan antara Poco F5 dan juga Poco F5. Harga dia kalau kita tengok dekat sini, untuk permulaan Poco F5 adalah RM1,699 dan juga untuk Poco F5 Pro RM2,099. Jadi untuk perbezaan Poco F5 dan juga Poco F5 Pro ni, kita tengok dekat sini, di sebelah kiri adanya Poco F5 Pro dan di sebelah kanan adanya Poco F5. Okey, kalau kita tengok dia launch pada Mei 9 hari bulan, betul, dan juga saiz dia pun lebih kurang sama, 16275, 16175 lebih kurang, cumanya Poco F5 Pro lagi tebal dan dibandingkan dengan Poco F5. Dan juga untuk berat pun Poco F5 Pro lebih berat lah. Biasanya smartphone yang lagi power, F5 Pro version dia lagi berat daripada yang version yang biasa-biasa. Itu adalah normal sebenarnya. Dan juga dia ada dua-dua smartphone ni ada IP53 dust and splash resistant. Bagi aku bagus lah kan. Tanda harga murah dapat IP rating yang biasa-biasa pun dah cukup dah. Dan juga dia punya display sama, dia menggunakan AMOLED 120Hz, Dolby Vision 100, HDR10+. Tapi yang berbeza antara kedua-dua Poco F5 Pro dengan Poco F5 biasa adalah ini. Poco F5 Pro mempunyai 1400 nits untuk brightness dia yang peak, tapi untuk Poco F5 1000 saja. Apakah bezanya nits ni? Okey, makin tinggi nits, makin tinggi korang punya brightness, makin cerah lah color ataupun makin cerah lah korang punya screen tu untuk korang nak lihat. Dan benda ni dia akan membantu pada waktu korang tengok di bawah cahaya matahari terang-terang, and then nits ni lah yang akan membantu nak terangkan smartphone korang, nak bagi korang nampak, dia nak lawan cahaya matahari, nak bagi korang punya mata ni nampak screen tu dengan jelas. Okey, macam tu lah dia punya ulasan dia. Dan juga nits ni juga bagi aku dia akan bagi color dekat korang tu yang lebih accurate sikit, ataupun yang lebih nampak pop. Bercakap macam tu lah, lebih nampak pop kalau nak dibandingkan dengan nits yang rendah ni. Dan juga saiz dia adalah 6.67 inci, sama kedua-duanya. Dan juga display Poco F5 Pro adalah 2K display, WQHD+, nak dibandingkan dengan Poco F5 hanya Full HD Plus saja, iaitu 1080p. Jadi kepada korang yang nak menggunakan 2K display, yes, pergi kepada Poco F5 Pro. Macam aku cukup saja 1080 dah cukup bagi aku. Mungkin korang perlukan, korang boleh pergilah ambil yang WQHD Plus tu. Susah betul nak sebut. Dia punya protection sama Corning Gorilla Glass 5. Dia menggunakan Android 13 MIUI 14 untuk Poco. Dan juga ini adalah perbezaan yang ketara dia, penggunaan chipset untuk kedua-dua smartphone ni. Untuk Poco F5 Pro dia menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1, dan juga untuk Poco F5 adalah Snapdragon 7 Plus Gen 2. Dia adalah berbeza, dia punya series dia 8/7. 8 memang lagi power daripada 7, 7 lagi power daripada 6, 6 lagi power daripada 4. Tapi kalau nak tengokkan power dia tu adalah berdasarkan series dia lah. Okey, kalau keluaran tahun 2023 korang bandingkanlah dengan 2023. Sebab apa macam tu? Sebab 7 Plus Gen 1, 7 Plus Gen 2 ni yang ada pada Poco F5 ni adalah lagi power daripada Snapdragon 870, 875, 888, lebih kurang macam tu. Dia lagi power daripada benda tu, daripada 8 series yang sebelum-sebelum ni. Jadi bagi aku, kalau nak beli Poco F5 pun dah memadai kot. Dah cukup power lah bagi aku. Dah cukup power sangat-sangat untuk penggunaan harian biasa. Dan next kita tengok, yang ni ada menggunakan Adreno 730, Adreno 725 biasa. Okey, dia berdua-dua untuk device ni menggunakan UFS 3.1, which is bagus. Laju aku suka. Biasanya phone murah dia menggunakan UFS 2.2, tapi yang ni UFS 3.1, yes, bagus untuk Poco. Dan juga untuk varian-varian korang boleh tengok lah dekat sini, varian yang ditawarkan dekat Malaysia. Aku akan sertakan sekali dengan harga. Dan juga untuk kamera dia sama 64 megapiksel. Kedua-duanya ada OIS. OIS ni adalah Optical Image Stabilization, yang mana dia adalah sejenis hardware
di mana diletakkan dekat belakang kamera korang ni nak bagi gambar korang tu stabil dan juga sharp. Walaupun korang gerak sikit je, korang punya gambar tu masih lagi sharp. Dia boleh stabilkan dia punya lensa tu. Lepas tu walaupun korang gerak sikit-sikit, dia masih lagi stabil dan dia boleh snap dengan sharp. Dia ada 8 megapiksel ultra wide untuk kedua ni dan juga 2 megapiksel macro, which is tak ada guna lah. And then dia ada LED flash macam biasa, dan juga untuk rakaman video di bahagian kamera belakang dia boleh pergi sehingga 8K 24 frame per second, 4K sehingga 60 frame per second untuk Poco F5 Pro, dan juga untuk Poco F5 hanya 4K 30 frame per second sahaja. Dan juga untuk kamera hadapan, kedua-duanya 16 megapiksel dan juga support sehingga 1080 ataupun Full HD 60 frame per second. Dan kedua-dua device ni ada stereo speaker. Baguslah. Actually Poco F series ni dia dah semuanya ada stereo speaker, yang X series pun ada stereo speaker. So tak pelik. Cumanya yang persoalannya, adakah stereo speaker F5 Pro lagi power daripada stereo speaker F5 biasa? Yang tu korang kena tengok review yang dah hands on. Okey, dan juga dia ada Wi-Fi sehingga Wi-Fi 6. Okey, Wi-Fi 6, dia ada Bluetooth 5.3 dah sekarang. Masih lagi USB Type 2.0. Cumanya ada perbezaan bateri sedikit. Untuk Poco F5 Pro dia ada 5160 mAh bateri, dan juga untuk Poco F5 hanya 5000 mAh bateri. 5000 pun dah cukup besar bagi aku. 5160 besar sedikit lah. So baguslah, dia ada improvement. Dan juga dia ada 67 watt charger saja, bukan 120 watt yang biasa produk-produk Xiaomi bagi kan. Okey, yang ni 67 watt sahaja, sama dengan Poco F5 67 watt. Cuma yang beza lagi sekali, Poco F5 Pro dia support 30 watt wireless charger. Okey, jadi itulah perbezaan antara Poco F5 Pro dengan Poco F5. Bagi penggunaan aku, untuk penggunaan biasa, kalau bila aku dah hands on, kalau dia punya stereo speaker tu Poco F5 Pro lagi power daripada Poco F5, aku akan beli Poco F5 Pro. Tapi kalau sama, aku akan beli Poco F5 biasa saja. Cukup dah memadai. 7 Plus Gen 2 dah sangat-sangat power untuk penggunaan harian biasa. Bahkan kalau korang nak main gaming pun, memang dah okey sangat dah 7 Plus Gen 2 tu. Jadi kalau korang berminat nak beli, korang tekan link di bahagian bawah, ataupun korang nak tengok-tengok saja, nak diki-diki dia punya spesifikasi dia punya gambar-gambar dia, korang boleh tengok link di bahagian bawah. Dan setakat itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe aku punya channel, dan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.